Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azrafi bin Sahri dan Muhammad Hari Hakimi bin Ridwan ingin mempersembahkan kajian lapangan Geografi Tingkatan 2 yang telah disiapkan oleh kami. Penghargaan. Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan berkat dan keizinan darinya, maka saya telah dapat menyiapkan tugasan kerja lapangan Geografi Tingkatan 2 2021 dengan jayanya. InsyaAllah, tegasan kerja lapangan ini akan memberikan banyak manfaat kepada saya dari segi pengetahuan dan pengalaman semasa membuat kajian dan di masa depan. Saya, Muhammad Nazrafi bin Syahril dan Muhammad Arif Mat Ridwan ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Tuan Pengetua iaitu Encik Azlan Nobi Hussein dan guru pembimbing saya iaitu Puan Nur Hafizah yang tidak jemu memberi bimbingan, dorongan dan tunjuk ajar cara-cara membuat kerja lapangan mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Mereka turut membantu menyemak data ukuran agar memperoleh hasil kajian dengan cemerlang. Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat secara berlangsung dan tidak langsung menyiapkan kerja lapangan ini. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas budi kalian. Pendahuluan. Kerja lapangan ini merupakan tugasan bagi subjek geografi. Tajuk kami ialah pemanasan global. Kami pelajar tingkatan 2 dari kelas 2 Alpha, Sekolah Menengah Sains Terbatas telah melakukan kajian lapangan di kawasan perumahan kami. Antara sebab utama kami memilih kawasan perumahan kami sebagai kawasan kajian adalah kerana kawasan yang berdekatan dengan tempat tinggal kami. Dengan ini, ia akan memudahkan urusan kami dalam melakukan kajian. Selain itu, kami juga pakar dengan kawasan ini, justru memudahkan kami dalam memproses data yang berguna untuk dilekatkan dalam kerja khusus. Tempoh masa yang diberikan kepada kami telah digunakan dengan baik dari hari pertama hingga ke hari terakhir kerja khusus ini disiapkan. Sepanjang tempoh masa ini, saya telah bertemu beberapa orang responden berse- bertujuan mendapatkan data yang lebih tepat. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada semua responden kerana telah memberi kerjasama yang baik dan akhirnya kami berjaya menyiapkan kerja khusus dalam tempoh masa yang telah diberikan. Objektif, kaedah dan kawasan kajian. Objektif kajian: mengkaji tentang tajuk kami di sekitar kawasan perumahan kami mengikut jantina dan kaum. Mengenal pasti tentang aktiviti dan punca pemanasan global di kawasan perumahan kami mengikut jantina dan kaum. Dan menyatakan tentang hasil yang telah kami dapati. Kaedah kajian. Kaedah kajian yang telah kami lakukan ialah kaedah pemerhatian. Selama menjalankan Selama menjalankan kajian ini, saya telah mematikan perkembangan yang terdapat di sekitar kawasan perumahan saya. Kami telah menjalankan pemerhatian kami tentang punca pemanasan global. Internet. Kami juga telah melayari internet untuk mendapat maklumat yang lebih dan mencari gambar-gambar buku. Kami juga telah merujuk buku teks geografi tingkatan 2 untuk mendapat kepastian. Soal selidik. Kami buat dan mengedarkan URL Google Form dan mendapat keputusan yang menarik. Kawasan kajian. Kawasan kajian kami ialah sekitar kawasan perumahan kami iaitu Balik Pulau, Pulau Pinang dan Taman Penaga. Kawasan perumahan kami ialah pertempatan moden kerana terdapat kedai dan pelbagai lagi kemudahan yang ada. Kawasan kajian ini terletak di kawasan bentuk muka bumi yang bertanah-tanah pamah dan beralun. Kawasan tempat tinggal kami terletak di kawasan Laut Selat Melaka. Hasil kajian: kesan-kesan pemanasan global. Kesan pertama, peningkatan arah laut. Apabila suhu bumi meningkat, bongkar-bongkar ais di kutub utara akan mula mencair. Oleh itu, arah laut akan meningkat mengakibatkan banjir besar dan melanda kawasan daratan. Peningkatan suhu air juga mempengaruhi peningkatan air laut.
Kesan kedua, kemerosotan sumber makanan. Apabila air laut menjadi semakin panas, ia akan mengganggu ekosistem marine. Kesan daripada peningkatan arus laut memberi impak kepada kawasan dan hasil pertanian. Apabila suhu bumi meningkat, tanah di permukaan bumi menjadi tandus kerana kekurangan air. Kesan ketiga, gangguan cuaca. Apabila suhu bumi meningkat, cuaca di bumi terganggu. Fenomena pemanasan global boleh membawa kepada kemusnahan flora dan fauna. Ia juga menyebabkan gangguan cuaca seperti hujan tidak menentu. Akhir sekali, masalah kesihatan. Apabila suhu bumi meningkat, pelbagai jenis penyakit yang berkaitan dengan suhu terjadi. Apabila kulit manusia terdedah kepada cahaya matahari dalam tempoh yang terlalu lama, risiko kepada penyakit seperti kanser kulit atau katarak meningkat. Pemanasan haba juga meningkatkan gelombang haba yang berisiko menyebabkan strok haba dan dehidrasi. Punca-punca pemanasan global. Pertama, perindustrian merupakan punca utama kepada fenomena pemanasan global. Pembakaran bahan api fosil seperti gas dan arang batu bagi mengeratkan mesin generator telah mengeluarkan banyak gas rumah hijau, terutamanya gas karbon dioksida. Contoh industri yang banyak membakar bahan api fosil ialah industri pengeluaran simen, pengeluaran besi, pengeluaran kain, pengeluaran makanan, pengeluaran bahan-bahan elektrik dan elektronik serta industri pengeluaran bahan-bahan binaan. Yang kedua, pembakaran hutan. Kegiatan pembakaran hutan secara besar-besaran dan berleluasa untuk membersihkan kawasan hutan bagi menjalankan aktiviti pertanian, pertempatan atau jaringan pengangkutan dan perhubungan telah menyumbang kepada pemanasan global. Pembakaran hutan telah menyebabkan imbangan kandungan oksigen dengan karbon dioksida tidak seimbang. Lebihan karbon dioksida terjadi dan berlakulah pemanasan global. Asap yang terbebas ke angkasa daripada pembakaran hutan juga mengandungi banyak gas karbon dioksida. Pengangkutan. Kenderaan bermotor kini merupakan pengangkutan utama bagi manusia memudahkan pergerakan mereka di bumi ini. Penggunaan kenderaan yang menggunakan minyak sebagai bahan bakar utama bagi menggerakkan enjin kenderaan, khususnya minyak tanpa pelambung, telah banyak membebaskan gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida. Kereta api steam yang menggunakan batu arang sebagai bahan bakar turut membebaskan gas pencemar ke atmosfera. Akhir sekali, penjanaan tenaga elektrik. Penghasilan tenaga elektrik di pusat penjanaan tenaga elektrik yang menggunakan bahan api fosil juga telah menyebabkan pelepasan gas karbon dioksida yang mendadak. Kebanyakan negara di dunia termasuk Malaysia menggunakan bahan api fosil untuk penjanaan tenaga elektrik. Contohnya, hampir 80% penjanaan tenaga elektrik di Malaysia adalah melalui pembakaran bahan api fosil dan 20% melalui penjanaan hidroelektrik. Rumusan. Kami amat bersyukur kerana telah menyelesaikan kerja lapangan geografi dalam tempoh masa yang ditetapkan. Ketika menjalankan kerja khusus ini, banyak pengetahuan yang telah kami pelajari. Kami pelajari tentang punca-punca pemanasan global dan kesan-kesannya terhadap keadaan sekeliling. Di samping itu, kami juga dapat memahami lebih banyak tentang punca-punca fenomena lain seperti banjir, jerebu dan hujan tidak menentu. Lampiran. Ini adalah sumber-sumber kami untuk membuat folio geografi tingkatan 2. Ada internet, buku dan orang soalan selidik. Seterusnya rujukan. Kami mendapat rujukan daripada buku iaitu buku teks, bahan internet. Okey. Ini adalah borang sumber kami. Ya, ada Haris Saikal, Ismail dan Muhammad Aiman Azri. Okey. Terima kasih kerana sudi mendengar presentation kami. Kami mohon maaf atas kesalahan teknikal dan kesalahan-kesalahan yang lain. Yang buruk datangnya daripada kami, yang baik datangnya daripada Allah SWT. Sekian, terima kasih. Terima kasih.